Alright, so hari ni topik dia very simple, iaitu berkenaan dengan customer relationship management, di mana ramai orang kadang-kadang terlepas pandang benda ni, nampak mudah, nampak simple, tapi kadang-kadang kita tak buat. Bila tak buat, kita pun rasa macam kalaulah kita ni jenis yang spend iklan kat Facebook ke, dekat TikTok dan sebagainya, kita spend iklan untuk dapatkan leads, ataupun kita spend iklan untuk dapatkan nombor ataupun database lah. Tapi bila kita buat iklan tapi kita tak manfaatkan sepenuhnya, ibarat span yang basah, kita kita pusing sekali. Pusing sekali tu ibaratnya adalah dia WhatsApp kita satu kali, lepas tu dia tak beli, kita biarkan. Sedangkan sebenarnya kita boleh perah 2-3 kali lagi agar untuk tukarkan pelanggan tu, tukar prospek tu menjadi pelanggan lah. Dan seterusnya lah, kalau dah jadi fasa pelanggan, maka kita nak jadikan dia sebagai regular customer pula. Kalau dah jadi regular customer, kita nak dia jadi pelanggan setia. Susu kambing je ambil Wildan, susu kambing je ambil Wildan, right? Sebagai contoh, right? Jadi itulah topik yang saya ingin sampaikan pada hari ini. So, jom kita terus ke slide kita pada hari ini, right? Okay, so untuk Canva, right? Saya nak check ada ke tak ada slide yang tiba tak ada. Okay, alright, cantik, alhamdulillah. Right, so untuk hari ini kita akan belajar 3 perkara. Satu adalah pengenalan CRM, kedua adalah kesan melakukan CRM secara berkala, ataupun konsisten, dan ketiga adalah platform yang sediakan servis CRM. Right, so CRM ni banyak orang ataupun banyak platform dah mula guna sebenarnya. Ada yang dah integrate siap-siap, di mana kita boleh adjust teruslah, macam OMPay adalah ada punya fungsi CRM sikit. Tapi kalaulah you guys tak dapat nak buat secara automatik, then bila join kelas ni, insyaAllah at least you guys boleh tahu macam mana nak buat secara manual. Alright, CRM ni. Saya hilangkan ni. Okay. Baru nampak penuh kan. Okay. So first of all adalah pengenalan CRM, di mana CRM ni adalah untuk gerakkan, kemudian nak susun ataupun aturkan, kemudian automate hubungan antara pelanggan dan bisnes. Di mana kalaulah CRM yang berbayar, biasanya berbayar lah yang auto ni. Kalau CRM yang berbayar, biasanya kita dah susun siap-siap. Susun untuk jenis yang blue tick, susun jenis yang pelanggan first time beli, susun macam mana kalau pelanggan repeat, apa dia punya aturan dia, susunan dia. Saya nak tunjuk pun tak ada. Tunjuk sekarang, sekejap lagi kita tengok dulu. Right? Dan kalau dah setia tu, macam mana kita nak kekalkan dia. So CRM inilah yang membantu you guys untuk pastikan customer tu, walaupun dia tak beli sekarang, nanti dia akan beli. Ataupun customer yang dah pernah beli, dia repeat lagi. Right? Dengan cara kita selalu membuat connection. Ataupun kita selalu communicate dengan dia. So dengan cara itu, kita akan pastikan dia ni, orang kata dia akan mula percaya sedikit demi sedikit, dan pada masa akan datang dia akan beli. Right? And of course lah, kalaulah kita tengok kelas yang sebelum ni, kelas nombor 7, di mana kita cerita berkenaan dengan lubuk prospek. Right? Prospek ni pelbagai jenis orang. Ada yang saja nak tekan iklan kita, ataupun saja nak tekan link kita, link WhatsApp saja nak cuba. Ada yang orang kata tak WhatsApp kita, bagi keyword sebagai contoh, saya nak Wildan Mama. Okay, keyword dia. Lepas tu kita tanya dia boleh tahu nama ke, ataupun kita terus bagi harga, dia kekal blue tick. Itu pun prospek. Dia ada macam-macam jenis lah. So hari ini kita nak lebih kepada prospek yang WhatsApp kita, kemudian dia orang kata dia at least dia bertanya. Itulah orang-orang yang kita kena follow up lah.
Okay. Kemudian pelanggan yang first time buyer, pelanggan yang repeat, pelanggan setia. Setia ni biasanya macam apa? Macam setiap bulan dia order satu. Setiap bulan mesti dia akan repeat order. Right? Kalau yang repeat biasanya selang 2-3 bulan baru dia nak repeat. Okay? Okay. So itu adalah CRM. Okay. So apa yang perlu ada dalam CRM ni? So 3 perkara ni kalau boleh kena ada. Kalau setakat ni berapa orang ni? Okay. So Aimi je lah Right. So kalaulah Aimi dah berniaga lama, okay. So apa yang Aimi kena pastikan kena ada 3 perkara ni. Okay. Satu adalah database, leads ataupun pelanggan. Leads tu prospek lah. Maksudnya dia belum beli yang kita tapi dia tanya produk Wildan dekat kita. Okay. Kemudian pelanggan yang dah pernah beli. Kemudian nombor 2 adalah pengkelasan pelanggan, di mana kita nak kategorikan diorang ni jenis apa. Diorang ni tak pernah beli ataupun diorang baru WhatsApp. Jadi saya tunjuk lah. Okay. Kemudian pelanggan yang pernah repeat, pelanggan yang setia. Okay. Kemudian nombor 3, beberapa jenis offer. So offer ni biasanya kita akan bagi khas untuk yang belum pernah beli lagi. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan yang belum pernah beli ni beli dengan kita. That's the main reason. Okay. Jangan beli dekat agent ataupun stokis lain. Beli dengan kita. That's why kita kena susun beberapa offer in order dia tak lari dekat agent atau pelanggan lain. Ataupun brand lain. Okay. Kalau kita nak kirakan persaingan sebagai seorang agent atau stokis ada banyak. Satu adalah antara brand, antara orang kata internally, di mana kita ada banyak agent kan dan sebagainya. Macam mana nak bagi kita menonjolkan diri? So kita buat benda CRM ni untuk pastikan dia nampak bahawa kita ada if you nak produk tu. Right? Kita bagi kelas A punya service pada you. Right? Kemudian externally, di mana kita boleh lihat brand-brand lain lah. Sama ada apa yang tahu. Last ke apa lagi, Ryan, okay, Ustaz Syamsul debatnya, susu pun ada, susu kambing, dan sebagainya. Itu contoh, right? Itu contoh. So semua benda ni, persaingan-persaingan ni in order untuk bagi diri kita tertonjol, terpancar cahaya yang orang nampak kita ni serius nak orang kata bagi servis dekat pelanggan, maka kita buat CRM ni. Selalu buat follow up. Kadang bila orang kata kena buat follow up, macam mana? Kadang orang kata kau kena WhatsApp balik kau punya semua yang kau pernah WhatsApp. Kalaulah kita buat tanpa tersusun CRM ni, sebagai contoh, kita blast satu benda ni kepada semua sama rata. Sedangkan ada yang dah pernah beli, ada yang repeat order, ada yang tak pernah beli. Jadi tak ada specialnya. Jadi dengan CRM ni, bila kita susun diorang punya journey diorang, okay, so diorang akan rasa special. Sebagai contoh, tadi saya kata blast yang sama kan. Okay. Kalaulah ada CRM, okay, yang tak pernah beli kita blast benda yang standard tu, promosi. Untuk yang dah pernah beli, kita letak ayat dalam tu sebagai contoh, hai, okay, khas untuk anda yang pernah beli produk Wildan, kita ada special offer sekian-sekian. Okay, kalau untuk yang repeat order pula ataupun setia, okay, akan ada ayat di mana hai HQ ataupun diri lah. Okay, macam saya. Okay. So, Coach Hazim ada nampak yang you selalu beli. Selalu beli produk Wildan. Setiap 1-2 bulan mesti ada sekali order. So, hari ni kita nak bagi special offer for you. So, nampak tak? Untuk case yang pertama, di mana kita belas sama rata, tak ada benda yang special. Diorang tak akan ada rasa istimewa. Diorang tak rasa macam ada sense of appreciation. Tak rasa ada macam dihargai lah. Macam kita ni tak aware, dia dah selalu beli dah.
apa promo macam tu. Tapi dengan penukaran ayat sahaja dengan promo yang sama, bagi contoh lah promo yang sama kan. Bila dia nampak that keyword, okay, keyword mengatakan dia pernah beli, keyword mengatakan dia selalu beli setiap 2-3 bulan. Okay, so dia nampak yang kita ni very attentive ataupun kita beri perhatian kepada pelanggan. So that's why sangat penting CRM ni untuk bagi pelanggan rasa appreciate ataupun dihargai lah. Dan bila pelanggan rasa dihargai, of course dia akan cari kita balik, dia akan beli dengan kita. Alright? Okay. So 3 perkara ni Aimi boleh check balik ada buat tak 3 perkara ni. Okay, kejap lagi saya akan tunjuk sedikit praktikal lah. Oh ada ni. Okay. Right. So jom kita pergi ke next slide. Okay. Right. So database leads dan pelanggan. Ni yang 3 poin ni lah. So ni poin pertama. So first of all untuk database leads dan juga pelanggan mesti ada nama, nombor telefon dan juga email kalau boleh. Kalaulah tak ada, pastikan ada nama. Kalau dia tak nak bagi nama, check lah dekat WhatsApp status dia, apa nama dia kan. WhatsApp profile dia. Kalau tak ada juga, bagilah nama. Alright. Dan nombor telefon. Okay. Dan untuk nama tu, kejap lagi saya akan tunjuk contoh macam mana nak save nama supaya senang cari. Okay, senang untuk kenal pasti. Tak perlu nak buka Excel ke, tak perlu nak buka Sheets, okay, Google Sheets ke. Tak payah nak buka Word ke, tengok ni dia pernah beli ke tak pernah beli, tak payah. Okay, so macam mana nak save nama pelanggan supaya kita tahu dia ni pelanggan jenis apa. Alright, jadi saya akan tunjuk contoh lah. Okay, dan bila nak simpan, mestilah kalau boleh lah Excel sheets kalau ada bagus. Sebab apa? Itu adalah sebagai backup. Kalau ada memang bagus. Kalau tak ada pun at least lah setiap kali leads masuk, pastikan you save nombor dia orang. Okay, save semua tu dalam kontak telefon ataupun kontak Gmail lah, Google account you guys lah. Okay, ada soalan saya dalam Gmail. Cantik. Itu dah cantik dah Aimi. Right? So bila dah ada dalam Gmail, dia sebenarnya kalau you guys guna Android, automatic dalam Gmail lah kan, sebab dia akan request untuk you masukkan you punya info Google. Okay, kalau macam pengguna iPhone, lain sikit dia punya game sebab dia simpan dalam iCloud. So bila simpan dalam iCloud, dia lain sikit untuk extract dia punya account tu. Alright? Okay. Lepas tu kan dah leceh guna iPhone ni. Tapi okey je lah. Alright. So untuk 3 perkara ni, kejap lagi saya akan tunjuk contoh. Alright. Okay, next adalah pengkelasan pelanggan. Okay, so kalau boleh, bila nak save, macam saya cakap tadi, nak save nombor pelanggan, kalau boleh mesti ada buat pengkelasan, mesti ada kenal pasti produk apa yang dia beli. Okay, sebagai contoh, dalam kontak tu, di awalan pertama tu, mungkin you guys boleh letak P0. Okay, P0 adalah untuk orang yang baru WhatsApp dengan you. Okay, ataupun prospect. Okay, ataupun first time WhatsApp. So P0 ini adalah orang yang dia baru first contact kita. Okay, tapi kalau dapat WhatsApp baru, you tak nak save dulu, tak apa, it's okay, no problem. Okay, bagilah 1 hari dulu, barulah you kenal pasti dia ni kekal P0 ke ataupun tidak. Kalaulah dia bertanya, contoh keyword dia, saya nak Wildan Mama. Okay, lepas tu kita balas kat dia, tanya nama dia, tanya dia daripada mana. Okay, saya Leha daripada Sepang. Okay, so kalau dia respon balik persoalan kita, automatik dia akan jadi kategori kod P1. Di mana kita tahu dia ni interaksi dengan kita. At least dia buat interaction. Dia communicate dengan kita. Dia tanya. Walaupun at the end of the day, kita bagi orang kata, dia kata nak beli satu, kita dah bagi detail,
kita dah bagi nombor akaun, kemudian dia blue tick. So kalau dia sampai fasa bertanya itu ini sehinggalah kita dah bagi dah detail bayaran dia, detail bayaran untuk dia bayar kepada kita, maka dia akan jatuh kepada P1. Selagi mana dia first interact dan dia tak pernah beli lagi, maka dia akan jatuh kategori P1. So dalam konteks boleh simpan siap-siap P1 lah. Kejap lagi saya tunjuk macam mana nak simpan yang betul yang penuh lah. Okay, ni just kita highlight berkenaan kod dulu. So P2 adalah untuk yang pernah beli sekali. Okay, kalaulah dia ni dah second buyer, so kita akan tukar dia kepada P3. Kenapa? Apa beza P3 dengan P4? So P3 ni adalah biasanya dia dah pernah beli, let's say dia beli pada hari raya je. Sebagai contoh. Dia beli hari raya je. Dia dah pernah beli dah. Okay. So kita tahun depan waktu raya juga 2023 baru dia nak beli lagi balik. Tapi kita dah nampak dah dekat kod dia adalah P2. So kita tahu dia dah pernah beli. Okay, so layanan kita dekat dia janganlah nak terangkan produk. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah. Cuma dia nak repeat untuk dapatkan hadiah. Sebagai contoh, tahun ni kita dapat bekas raya. Kan? Bekas kuih raya, candy raya. Tak kisah siapa cakap. Cuma tahun depan ada hadiah lagi best. So dia nak beli lagi sekali. Dia nak beli lagi sekali. So dia ni adalah jenis orang yang pelanggan ataupun belian yang berulang sahaja. Dia dah pernah beli, dia nak beli sekali. Kalau P4 adalah orang yang jenis 2-3 bulan ataupun 1-2 bulan lah. Okay, bulan ni dia beli, bulan depan dia repeat. Ataupun bulan ni dia beli, selang sebulan dia beli lagi. Dia ni lah yang kita kategorikan dia sebagai P4. Di mana dia beli dalam 3 hingga 4 ataupun minimum 3 hingga 4 kali dalam setahun. Dia adalah pelanggan tetap. Right? So bila kita dah tahu P0 macam mana orangnya, bila dia WhatsApp dengan kita tengok, oh P0. Okay. So dia ni memang sebelum ni tak WhatsApp aku. Kalau tengok rekod dalam kita punya chat pun memang dia bagi keyword, lepas tu dia diam. So bila dia WhatsApp sekali, barulah kita tanya balik benda yang sama ada you guys nak proceed dengan tanya nama dengan nama ataupun daripada mana, ataupun you boleh skip sahaja, tanya tentang masalah dia. Okay, kalau this time dia reply, dia bagi tahu masalah kita, maka daripada P0 you boleh just edit nama dalam kontak je jadi P1. Jadi dia bila kita buat kod pelanggan siap-siap dalam kontak kita, dia akan jadi lebih mudah. Kerja tak renyah. Kita pun aware dia ni pelanggan jenis apa. Alright. Especially untuk pelanggan P4 ni, P4, P3 ni, kalau boleh layanan tu cantik lah. Sebab dia percaya kat kita, dia berulang beli dengan kita. Alright. Untuk belian pertama, layanan dia macam tu. Layanan dia lain sikit. Yang P1 kalau dia tanya sekali, maka kita tanya balik masalah teruslah. Sebab kita dah explain produk, so kita tanyalah terus apa masalah dia. Ataupun you nak buat duit dengan kita, rekrut dia jadi dropship, rekrut dia jadi agent. You fokus upgrade jadi master agent sebagai contoh. Right. So itulah jenis-jenis kod. Kalau boleh letak dalam kontak supaya senang kita refer terus dalam WhatsApp ke ataupun bila call kita tahu dia ni jenis macam mana. Alright. Inilah pengkelasan pelanggan. Right. Sebelum ni untuk waktu kelas minggu ke-7, ialah minggu ke-7 ada cerita juga tentang benda ni, tapi saya hanya bagi orang kata sebagai bayangan saja. So kali ni saya tunjuk macam mana nak tulis. Okay. Alright. So next adalah, saya tak letak ni nombor 3. Right. So next adalah nombor 3 adalah berkenaan dengan offer. So offer ni biasanya kita akan bagi kepada ni offer dalam tu tau. Macam yang saya tunjuk ni tadi. Mana tadi? Okay. Offer
mana? Sini tadi lah. Sinilah. Yang saya cakap ada tambahan ayat kan. Itu tambahan daripada copywriting saja. Okey, layanan kita kepada pelanggan yang berbeza. Okey, kelas yang berbeza. Yang offer ni biasanya kita akan khas untuk yang tak pernah beli lagi. So khas untuk pelanggan yang P0 dan juga P1. Okey, benda ni. So follow up pertama kita akan biasa dia WhatsApp kita akan share lah promo asal kita kan. Free postage ke, free shaker ke, free bag ke, tak kisahlah. Free tisu basah ke, wet tissue kan. Baby wipes tu. Tak kisahlah. So first kita akan buat offer. Share offer lah. Okay. Let's say dia blue tick. Okay. So next follow up dia kita target 3 hari kemudian. So kita tambah free gift. Okay. Kita tambah free gift. Daripada offer asal tu, promo asal tu sebagai contoh 2 Mama Premium ataupun 3 lah. 2 dulu. 2 Mama Premium. Kalau dalam package kita cakap kita akan bagi free shaker je. Kalau beli 2. Contoh. Okay. Free shaker. So follow up kedua, kita cakap free shaker dan free delivery. Free postage. Tak payah tanggung. Okay. Kemudian kalau dia tanah juga, okay, kita bagi last offer, kita follow up lagi 3 hari sebagai contoh. Okay. 3 hari lagi kita follow up. Melainkan dia cakap tunggu gaji masuk ke apa dan sebagainya, korang janganlah follow up korang follow up waktu dah hari gaji lah, tanya bila. Okay. Tapi jenis yang tak undecided ataupun tak pasti nak beli ke tak lagi, buatlah follow up ni. So untuk follow up yang ketiga, offer gila-gila. Tambahlah 1 ke 2 hadiah. Okay. Macam sekarang untuk raya memang rasa kau-kau lah, memang best lah. Sebab apa? Sebab ada sampul raya. Benda tu walaupun sebenarnya automatic dapat free, tapi selagi ada benda free, lagi banyak free gift, lagi syok lah. Asalkan within budget, jangan terlalu ni lah, terlalu orang kata nak kejar bagi dia beli sampai satu tahap kita rasa kita yang terananya ataupun kita yang down kan, lalai walaupun dia beli tapi kita rasa rugi bila buat benda ni. So offer gila-gila ni pastikan within korang punya budget lah. Okay. Right. Sebab macam Mama, of course lah, margin untung agak besar lah walaupun satu kotak kan. Boleh cecah 10, naik kat 10. Okay. Ada yang orang kata 10 betul lah 10. Ataupun belas lah, naik kat reaching 10 kan. Okay. So kalau 2 kotak dah berpuluh-puluh sikit. So bagilah something. Bagi yang murah-murah je, offer gila-gila ni. Janganlah bagi benda yang menganiaya korang. Okay. Bagi macam wet tissue, tambah je lah. Benda-benda yang bawah RM1, bawah RM2. Extra kan, supaya nampak wow. Tu je. Alright. So that's why follow up untuk P0 dan juga P1 kalau boleh ada 3 jenis follow up lah. Okay. Tapi kebanyakan orang dia akan buat sampai 2 je. Okay. Kalau rajin guys, buat sampai 3 kali. Okay. So offer yang gila-gila ni bagi something yang nampak banyak. Okay. Jangan bagi diskaun. Diskaun sekarang ni orang tak makan dah. Okay. Kadang-kadang dengan diskaun ni dia akan jadi kita yang rugi. Lala yang lain pun rugi sama. Lala semua down, lengkop. That's why kalau dalam Wildan kita hanya tunjukkan harga runcit dan juga harga borong. 2 tu je. Okay, harga runcit, harga borong. 2 tu je. Kita kalau perasan lah, kan saya kerja setahun ni dan tempoh setahun ni kan, daripada tahun lepas. Kalau perasan kita tak ada potong harga. Sebab apa? Sebabnya benda tu dah lapuk dah. Dan kadang-kadang satu tahap kita yang jadi rugi bila kita potong-potong harga ni. So instead of kita potong harga, why not daripada margin tu kita tambahkan sikit free gift untuk dia. Alright? Okay. So itulah beberapa jenis offer. Okay, so now kita nak tunjukkan macam mana menggunakan. Macam mana nak buat benda Allah ni. Okay, jap. Nombor 2 ni. Okay, kita tengok full lah balik.
Right. So untuk kontak kita, bila kita save, of course salah satu cara dia adalah you guys boleh menggunakan phone. Okay, you guys memang boleh menggunakan phone save normally je. Saya try ni. Saya try tunjuk contoh. Okay. Okay. Saya share screen phone saya. Oh, saya setting ni. Okay. Right, so sebagai contoh the participant. Right, so camera. Okay. Camera pula. Oh, apa? Screen. Okay. Okay, so sebagai contoh sebagai contoh. Okay. Boleh. Ya nak rotate tak boleh. Okay. So biasanya macam kalau lah ada satu orang baru WhatsApp. Saya try dulu. Beres. Inilah ni dijual rumah. Okay. Biasanya apa yang kita akan buat kalau orang WhatsApp, okay, dia WhatsApp kita dan kita tekan kat sini, kita tekan to contact kan. Biasa macam ni lah, kerja manual lah. Kerja bukan menggunakan Excel, Microsoft Excel ataupun Google Sheet. Ni normal lah. So save tu, kat situ dah ada tulis lah. Okay, razramli737@gmail.com. So save dekat Gmail tu lah. Okay. So say nama first name, last name, phone. So kita tekan. Saya tambah lah. Okay. Okay. So sebagai contoh ni customer lah. Sebagai contoh ni customer susu lah. Susu Wildan So apa yang saya akan buat adalah. Saya tekan. Stop annotation. Right. Okay. Sebagai contoh. Dia ni adalah Wildan kan. Dia nak order produk Wildan. So saya akan save. Okay. Wildan niaga. Itu satu lah. So kod dia apa? Dia first time WhatsApp dengan saya. Okay, so kita akan buat P0. So kita tahu dia WhatsApp dengan kita. P0. Okay. Dan kalau nak extra detail lagi, maksudnya nak tahu apakah yang dia pernah beli sebelum ni. Macam ni tak pernah belilah. Kalau dia jenis kategori 2, 3, 4, P2, P3, P4, maka bolehlah tambah. Mungkin mama. So kod mama sebagai contoh you letak M1. Ataupun W lah. W1 untuk family, W2 untuk adik, W3 untuk Wildan Mama Premium. So kita daripada sini saja kita dah tahu dia tak pernah beli. Okay, dia tak pernah beli dan dia tanya tentang Mama Premium. Kalau kita save macam ni, WN Wildan niaga ataupun Wildan susu lah. Okay. P0 maksudnya dia WhatsApp tapi tak ada interaction lagi antara kita dengan dia. Okay. W3 dalam kod kita menunjukkan dia ni adalah yang bertanya berkenaan dengan Mama Premium. So kita dah tahu dah. Okay. Dia adalah orang pelanggan prospek jenis macam ni. Okay. Dan kita save. Okay. So daripada sini kita dah tahu dah. Dia ni siapa dan dia adalah jenis pelanggan apa dan dia nak tanya tentang apa. Okay. Sebagai contoh, kita ada interaction dengan dia. Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kita tekan kat sini, kita akan edit balik kontak. Can open editor. Okay, faham. Okay. Terus buka sini lah. So bila dah edit, so sebagai contoh dia interaksi dengan kita. So kita upgrade lah dia. Jadi P1.
menunjukkan kita ada interaksi tapi dia tak pernah beli lagi. Then kita save. So bila dia WhatsApp kita ke, dia call kita ke, so daripada situ kita dah tahu dah. Dia ni jenis siapa? Dia produk dia customer bawa Wildan. Macam kalau Aimi kalau ada produk lain, letaklah kod masing-masing kan di awal tu. So macam ni Wildan niaga. Okay. P1 kita tahu dia interaksi tapi tak beli. W3 Mama Premium. Okay. So kemudian kita buat follow up lagi. Sebab dia tak beli. Dia dah sampai P1 tapi dia tak beli pula. Dia belum beli lagi. Lepas tu dia tak bagi tahu alasan kenapa tak beli. Okay. So sebagai contoh, dia dah contact, kita buat follow up yang kedua pula. Iaitu kita buat offer special. Free postage. Kalau beli 2 Mama Premium sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Right? Free postage. Dia diam. Okay. Kemudian kita buat follow up kali ketiga. Untuk selepas 3 hari kita buat follow up kali ketiga. Kita bagi lagi satu offer. Last gila-gila offer. Hai Kak. Siapa ni? Hai Zila. So hari ni nama comel sikit lah. Hari ni Leha nak share offer gila-gila je hari ni sahaja. Okay. Kalau nak order hari ni sahaja tempah. Okay. Boleh inform dengan Leha. Offer dia adalah free shaker, free postage, free wet wipes, apa lagi? Biasa mama nak apa lagi wet wipes tu wajib lah, perempuan memang simpan kan, tisu dalam beg kan. So benda-benda yang keperluan lah yang ada, yang biasanya perempuan letak dalam handbag. Bagi benda yang murah macam tu, right? Tapi still free gift. Sebab bila kita kalau free gift tu kita nampak macam benda tu tak ada, orang kata tak baloi ataupun benda free je kan. Tapi untuk seseorang, okay, especially benda yang praktikal, sebab contoh wet tissue, dia semua orang guna wet tissue. Okay, dan ada juga orang jenis yang memang comot gila-gila dan setiap kali dia keluar dia pakai wet tissue. Kalau dia nak beli satu dekat Shopee semata-mata benda tu, dia kena cost postage lagi mahal. Baik. Bila ada free gift ni, dia selain dapat nikmati khasiat susu kambing, dia dapat free gift benda yang dia nak. So bila nak buat free gift ni yang murah tapi orang guna dan juga praktikal. Okay, seeloknya lah. Tapi wet tissue lah. Kalau Aimi tak pernah guna teknik tambah wet tissue, Aimi boleh try tambah wet tissue. Okay. So ini adalah cara untuk edit dalam konteks lah. Kiranya kalau Aimi nak check satu-satu dan juga tanya. Tanya, tukarlah kod dia. P0, P1, P2. Tengok progress dia macam mana. Okay. So itu adalah cara untuk save dalam phone. Save kontak dalam phone lah. Right. So saya stop share. Okay. So kalaulah kita nak check balik kita punya Google account ni ataupun Google contact kita ni nak check kat mana? Macam ni kita nak tahu kat mana kita boleh rujuk balik Google contact kita. Okay. So saya akan screen share sekali. So macam mana you guys nak tahu di manakah Google contact berada? Okay, sebagai contoh yang saya save semua dalam kontak saya simpan dia dalam akaun razin737@gmail.com. Okay, so tekan di sini ataupun apps pun ada kalau phone tekan kat apps lah terus, right? Cari Google Contact. Okay, kalau guna browser tekan area sini, pilihan menu, tekan bahagian contact. So bila kita tekan contact guys, kita akan nampak nombor-nombor yang kita dah pernah save dalam email kita. Nampak? Okay. Ni nampak kod-kod yang saya buat lah. Ini kod-kod waktu bisnes lain. Okay. So, savekan dia. Macam ni. Alright, so kat sini kita dah tahu lah. Okay, banyak gila kan. Right. So, macam mana kita nak save
ataupun kita nak import kontak yang kita buat dalam Sheets ataupun Google. Okay. Sebelum kita nak import Sheets ataupun Excel daripada Excel, kita kena download dulu file ni. Okay, download file ni. Sebagai contoh export. Okay. So kontak dalam phone saya ni ada 286 orang. Okay. So export as Google CSV. Okay. Bila dah download, check dalam folder. So ini kontak yang kita baru download tadi. So kita buka. Right. So bila kita buka, okay. So ini adalah format table Excel. Okay. Ataupun sheet, tak kisahlah. You guys guna mana-mana. So ini adalah benda-benda yang kena ada. So bila dah download, bila dah export kontak daripada Google tu, daripada sini sebenarnya kita dah boleh susun balik. Okay. Ataupun daripada sini sebenarnya kita dah boleh tahu apakah kolom-kolom ataupun kategori-kategori setiap kolom, supaya bila kita import dalam keadaan Excel ataupun Sheets ke dalam kontak kita, Google kontak kita, dia akan hasil yang sama. Sebagai contohlah. Okay. Saya akan padam semua ni. Saya tinggalkan satu lah. Okay. Sebagai contoh saya padam semua 286 orang. Saya padam Okay. Tadi 286 kan. Ni 287 lah sebab satu first tu dia beritahu kategori apa. Okay. So kita padam. Right. So kita dah tahu dah apakah kolom-kolom ataupun jenis-jenis yang kita kena ada in order untuk kita export masuk dalam kita punya ni. Okay. So sebagai contoh nama letaklah sebagai contoh ni memang tak ada dalam kontak saya. Sebagai contoh nama siapa? Agent lah. Sebagai contoh agent Aimi P1 contohlah Wildan Wildan agent P2 sebab Aimi repeat kan. Lepas tu sorry, master agent Blue ME, right? Wildan master agent P2. Yang ni saya tak letak lah kod beli susu apa ke apa sebab agent biasanya dia campur beli kan. So saya tak letak kod. So saya letak Aimi Shah Alam. Aimi Shah Alam. Okay. So ini kita repeat juga benda yang sama. Given name letak macam tu. Okay. Kemudian yang ni kosong. So bila kosong maksudnya benda ni tak penting. In order untuk masukkan kontak tersebut dalam kita punya Google Contact. So next adalah apa? Okay, mobile jenis. So semua tadi mobile sebenarnya. So yang ni kita jangan ubah. Benda yang repeat sampai ke bawah jangan ubah. Kemudian kolom yang berubah-ubah, yang diisi, maka itulah yang kita kena isi. Okay, so yang ni pula sebagai contoh kita letak nombor tipu je lah nombor tipu je. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebagai contoh. Oh, negatif Oh, patutlah. Saya pusing balik. Okay. 0, 1, 2.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Typo. Okay. Oh, asal tak jadi Tadi saya buat jadi. Biasanya jadi. Ya. Kalau macam tu. Ataupun terlebih nombor. Kita ikut sebiji lah. Biasa nak. Tak boleh juga. Kejap ya. Saya check balik. Right. So sepatutnya dia boleh lah. Tak apa. Kita try dulu. Macam ni. Dia save macam tu je dulu. Kita biarkan. 60. Okay. Tak ada tanpa tambahan lah. So yang lain memang tak ada. So sebenarnya yang wajib phone number. Email kalau ada letak. Saya letak lah kot. aimi@gmail.com. Bagi contoh Saya contoh terus. Okay. Right. So kita ada satu. Okay. Saya copy lagi satu. Saya buat nombor 2. Sebagai contoh. Yang tak ada kat sini kita buat master stokis lah. Okay. Wildan. Bukan master stokis. Stokis. Wildan stokis. P2. Saya ambil ini bawah ni Harisah saya bagi contoh Harisah lah macam tu. Okay. Harisah Puncak Alam. Bagi contoh lah. Okay. So yang ni copy saja. Okay. Kemudian pergi ke kawasan nombor telefon. Email. Ni email buat email sendiri lah. Okay. Untuk yang ni pastikan copy yang sama lah. Mana yang repeat tu copy je. Nombor telefon 6098. Kita terbalikkan je lah. Right. Okay. So settle. Now apa yang kita kena buat adalah kita save. Save as testing lah. Okay. Testing Google Contact. Wildan. Okay. So saya save. Okay. Dan jenis ni kena pastikan adalah comma delimited.csv. CSV pastikan comma delimited nota CSV. Right, barulah save. Save kat download Save kat desktop lah, senang. Okay. Alright. So dah save dah hasilnya. Google Contact tadi kita biarkanlah. Pastikan ada. Okay, so ada testing Google. Ni. Right. So apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita buka balik kita punya Google yang tadi, Google Contact tadi. So in order, ini kalaulah kenapa saya tunjuk yang ni kenapa saya tunjuk yang ni? Sebab kadang-kadang kita nak save pelanggan database daripada Shopee, Lazada, e-commerce kita. So kadang-kadang benda ni dia bukan WhatsApp kita. So in order untuk save, of course lah ada dua pilihan. Satu adalah you tengok satu-satu, you type. Tengok satu-satu, type nombor diorang. Kemudian detail nombor telefon diorang. Okay. Ataupun lagi satu cara adalah cara yang saya tunjuk sekarang ni, di mana ambil extract daripada Excel ataupun sheet yang datang daripada Lazada ke Shopee ke kontak customer korang tu, korang boleh just copy paste je. So masukkan dalam Excel and then boleh import masuk ke kontak automatic.
Okay, tak adalah automatic kan bila buat Excel kan. Cuma dia lebih mudah lah instead of nak save satu-satu. Kalau database daripada platform lain, kita download, kita letak dalam Excel, kita import aja. Automatic save dah siap-siap dalam kita punya Google Contact. Dan insyaAllah tak hilang lah. Instead of let's say Shopee Lazada, katakanlah tiba-tiba company diorang tutup ke apa ke, database semua takkan you guys nak biarkan dalam tu kan. Baik, transfer semua, simpan semua dalam Google Contact bagi memudahkan untuk korang buat follow up ke, untuk orang kata secure lah, lebih secure. Instead of terbakar hangus database yang lama-lama. Dah lah bisnes Shopee dah 5 tahun. Sekali Shopee lingkup bankrupt, contoh. Okay, contoh. Tak kena ya, kita nak extract database waktu tu pun dah tak boleh, kita tak dapat nak access kita punya seller account. So dia akan jadi susah lah untuk diri kita. Okay, right. So apa yang kita buat adalah tekan import, pilih file yang kita guna tadi. So tadi ni testing Google Contact Wildan. Ni baru kita buat tadi. Alright. Kemudian kita tekan import. Alright, so dah upload dah. Ini kita try adjust kat sini lah. Tengok macam orang kata pelik je kan. So kita edit lah daripada sini. Make sure. Oh patutlah. Satu saya tak letak Okay. Save aja. Right. So kat sini dah save dah. Okay. So now saya tunjuk. Okay. So memang dalam Google Contact kita dah save. Apa yang terjadi dekat dalam kita punya phone pula? Adakah dah synchronize contact tu? Okay. So saya try buka. Alright. Share screen. Saya try akan cari contact kat sini tadi. WN Master Agent. Okay, nampak. Dah ada dah. Dalam contact phone. Dah ada dah. Itu sebab kita dah download tadi, kita dah export dia punya table dia. So kita just tinggal isi saja detail-detail yang kita perlukan. Okay, so ni tadi nampak nombor telefon tipu lah. Sebab tadi kita testing je kan. Okay, dah ada. Tengok email pun dah ada dalam tu. Okay, right. Macam yang Harisa tadi, WS saya buat. So WS. Nampak? Dah ada dah. harisa@gmail.com. Okay. So ini adalah cara-cara. Faham kan? Cantik Amy. Alhamdulillah. Okay. At least kita dapat something lah dalam kelas ni kan. Right. So itulah caranya untuk kita buat data table tadi. Ambil database balik daripada Shopee ke, daripada platform luar selain WhatsApp, yang you guys tak boleh save satu-satu kan. Jenuh nak save satu. At least kalau WhatsApp, nombor telefon dah ada. Tinggal tambah nama dengan kod je. So kita dapat tahulah dia ni macam mana. Alright, lagi mudah. So yang cara untuk table Excel dengan sheet tu adalah untuk mereka yang ada platform selain WhatsApp. Buat macam tu supaya senang. Okay. Alright, so last untuk sesi hari ni adalah saya nak tunjukkan, saya padam tapi kejap lagi saya nak guna juga balik. Okay, so last untuk hari ni adalah nak perkenalkan satu contoh lah interface CRM ni. Apa yang kita duk cerita tadi kan, CRM. So antara platform yang percuma yang saya jumpa yang okey lah, okay, adalah Odoo. Alright. So saya buka dulu Odoo. Okay. So biasanya saya pergi interface besar dulu. Website besar dulu. So ni adalah Odoo. It's for free.
untuk yang basic punya. Okay. Dan dia percuma forever. Dia tak adalah percuma 15 hari ke, percuma 30 hari ke, tak. Dia adalah percuma selama-lamanya untuk yang buat account Odoo ni. Nanti kalau juga tengok pricing ke apa, kalau nak tambah feature, kenalah bayar. Kemudian ada bayaran lain lah, bulanan lah. Okay. Tapi sekarang ni kita tak nak ambil yang bayar punya. Kita just nak susun dalam Odoo ni supaya kita tahu lebih nampak depan mata, lebih jelas. Okay. So kita pergi kat my account. Ni saya dah login lah, saya dah hostah. Cuma je. Right. Oh ni my database. Kosong lagi lah. Okay. Sepanjang hari ni nak tunjuk je. Right. Okay. So untuk database sebagai contoh kita buat satu. Oh. Okay. Sebagai contoh kita nak CRM sahaja. Contohlah. Ada CRM. Okay. Free with unlimited user forever. Nampak? Ni kena bayar. Sale kena bayar sebenarnya. Dia ada certain je. Dia ada dalam 6 feature di mana percuma. Okay. So yang ni kita nak ni lah. Ini dah start dah. Ni saya dah daftar lah tadi. Tak apalah, kita bawa je balik. Oh, ataupun tengok sini kot. Ni yang tadi. Okay, so ini je. 6 ini saja yang free. Discussion, calendar, contact, CRM, apps dan juga setting. So kita tengok CRM je. Alright. So inilah yang saya maksudkan. Bila ada CRM, kita akan nampak dengan lebih jelas. Ini kalau jenis yang nak data lebih dalam lagi lah. Okay. Kalau you rasa dah selesa dengan menggunakan kod-kod yang saya ajarkan tadi, P0, P1, kemudian jenis apa dia nak beli kan. Itu at least yang tu ada pun dah cantik dah. Okay. Bila nak blast pun, at least bila kita blast, kita carilah P1. Maka senarai P1 ada. P1 W3. So senarai semua dah ada dah dekat WhatsApp kita. Okay. So tadi interface Odoo. So pelanggan ni Pak Fasa. Apa yang saya masukkan senang. Kalau tak guna Odoo tadi pun. Sebagai contoh lah, kita nak blast something kan. Kita nak blast something. Sebagai contoh yang ni lah. Okay, kita nak forward kan. Ataupun blast. Ataupun ada yang guna broadcast. Ikutlah, ikut korang. Okay. So sebagai contoh yang ni. Forward. Okay. So bila kita nak blast. Okay, kita carilah. P0, P1, W3. So nanti akan keluarlah list P1, W3 dalam list kita ni. Okay. Dan orang itulah yang sebenarnya kita kena forwardkan untuk pastikan CRM kita cantik ataupun follow up kita cantik. Right? Right? So itulah sebenarnya berkaitan. Kalau dah buat yang tanpa guna Odoo, kalau buat yang macam ni pun dah kira bagus dah. Okay, dah kira bagus dah. Lagi bagus kalau macam sebelum ni, saya ada ajar juga berkenaan dengan, saya tak ingat kelas yang keberapa, tapi saya cakap, okay, pastikan you guys inform dekat you punya prospek ataupun pelanggan, pastikan save contact you guys. Save contact you guys. Sebab apa? Sebab in order untuk orang nampak kita punya story, okay, kita punya story ataupun kita punya story lah, kita nak bagi dia nampak, okay, story kita, kena kita yang save dan juga orang tu pun kena save nombor kita in order untuk nampakkan story yang kita buat. So that's why
bagusnya bila setiap kali prospek WhatsApp, jangan biarkan kosong. Pastikan ada nama. Okay, pastikan save dalam kontak. Okay, ikut format yang saya ajarkan tadi. And so, bila you buat promo, sebagai contoh promo sekarang ni, ada promo setiap kategori bulan ada free bekas raya kan. So, at least diorang nampak, semua nampak. Tak kisah daripada P0 sampailah P4. Diorang akan nampak kita punya WhatsApp story, promo-promo yang kita buat. As long as kita kena pesan dekat dia, save nombor saya untuk dapat promo special supaya, ataupun save nombor supaya anda tak terlepas mendapat offer ataupun promo special. Will that. Okay. So kalau dia betul dia nak beli tapi tak mampu ke apa, at least dia dah save. Kita buat story, dia check story dia, oh ada kita buat story dengan promo ni. Tiba-tiba terdetik hati, waktu tu sebelum ni rasa tak pernah nak beli, sekarang dia beli. Alright? Okay. So itulah berkenaan dengan CRM hari ni. Right? So setakat ni so far faham ke Aimi? Sebab Aimi seorang saja untuk yang join kelas kita hari ni. Untuk minggu depan memang kita tak akan buat, kita akan tangguhkan buka. Faham Alhamdulillah. Okay. So minggu depan kita tak akan ada kelas. So selamat pulang beraya. Selamat pulang beraya. Dan juga minggu first raya kemungkinan besar tak ada juga kelas. Sebab apa? Saya yakin dan percaya ramai orang buat open house lah waktu tu. Okay. Sebab cuti sambung kan. Cuti sambung. Siap ada apply lebih lagi. So kita akan start minggu kedua raya. Baru kita akan mulakan kelas balik dan tajuk dia jadi special sikit. Sebab kita dah reaching 10, minggu ke 10. So saya plan nak buat kelas special. Macam Aimi join, dapat ni lah. Betul coach, raya lama kali ni. Betul kan? Cuti hari buruh. Tangguh jadi hari Isnin. Selasa raya. Rabu raya. Ada company, tapi tu lah, biasa raya tak kisah company apa, dia akan cuti lama lah. Melayu, Cina, India biasa cuti lama sikit lah kan? Tak ada orang nak beli kan? Orang beli makanan dia, orang nak raya, right? So bulan depan insyaAllah sempena raya kita akan buat special class pengkhususan. Sebagai contoh Facebook, okay, kita explore semua feature yang ada dalam Facebook. Instagram kita explore semua, TikTok kita explore semua, dan kita ajarkan juga berkenaan macam mana nak naikkan engagement. Alright. So terima kasih kepada semua yang hadir untuk kelas hari ini. Selamat puasa 10 terakhir. Dah kurang 10 dah. Okay. Dan juga selamat hari raya. Sebab tak ada kelas kan. Okay. Kepada semua. InsyaAllah itu sahaja kelas hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab join. Hopefully sedikit sebanyak dapat idea macam mana nak improve customer relationship supaya orang kata repeat order makin tambah, yang tak pernah beli dengan kita insyaAllah. Alright, itu sahaja daripada saya, Coach Razin. Apa yang baik saya halalkan. Okay, kalau ada yang kurang minta maaf sangat-sangat, itu adalah kekhilafan diri saya sendiri. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Awal-awal Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Aimi. Bye-bye. Saya endkan terus saya pasang lagu.